Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Arina binti Johari, pensyarah subjek Pragmatik dan Wacana, Seksyen 1. Saya, Nurul Arlina binti Roswan Wahid, penombor metrik 2018616, akan membentangkan tajuk esei saya iaitu Analisis Lakuan Tutur E-Lokusi dalam Iklan Perniagaan Adabi. Sebelum kita pergi lebih lanjut, izinkan saya untuk menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan iklan perniagaan. Menurut Leach 1996, bahasa iklan merujuk kepada loaded language yang merupakan bahasa yang mempunyai matlamat untuk mengubah kehendak, pandangan atau sikap khalayak kepada perlakuan yang diingini, iaitu melakukan pembelian sesuatu jenama tertentu berbanding dengan jenama yang lain. Definisi yang diberikan oleh Danesi 2009 pula, iklan sebagai satu pemberitahuan sama ada berbayar ataupun tidak dalam medium elektronik ataupun digital yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian pengguna. Oleh itu, dalam video ini, saya akan membentangkan analisis saya yang bertujuan untuk mengenal pasti dan membincangkan lakuan tutur e-lokusi berasaskan teori Searle yang terdapat dalam iklan perniagaan adabi di platform YouTube. Bahan kajian bagi esei saya ini telah dipersembahkan seperti berikut. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya akan menerangkan definisi konsep lakuan tutur. Umumnya, manusia dalam berkomunikasi menggunakan bahasa akan menghasilkan sebuah tuturan ataupun ujaran. Ujaran atau tuturan yang dituturkan tersebut dapat disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Dalam bidang pragmatik, tindak tutur yang disampaikan oleh seseorang meliputi tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi dan tindak tutur perlokusi. Seterusnya, Searle telah mengembangkan teori tindak tutur oleh Austin ini dengan mengklasifikasikan tindak tutur ilokusi kepada 5 jenis, iaitu tindak tutur komisif, tindak tutur ekspresif, tindak tutur deklaratif, tindak tutur asertif dan tindak tutur direktif. Seterusnya, saya akan menjelaskan analisis dapatan bagi penelitian saya iaitu lakuan tutur e-lokusi dalam iklan perniagaan adabi di platform YouTube. Pertamanya, mari kita lihat contoh e-lokusi yang terdapat dalam iklan adabi tepung pisang goreng. Iklan ini mengandungi lakuan tutur e-lokusi fungsi asertif. Contohnya, penutur A telah menjelaskan cara mudah untuk membuat pisang goreng rangup dengan menggunakan tepung goreng pisang adabi. Buktinya boleh dilihat dalam ujaran. Cuba masukkan tepung ke dalam air, bancuh sehingga betul-betul pekat dan goreng. Ujaran ini adalah e-lokusi fungsi asertif kerana penutur telah menggunakan kata kerja seperti masukkan tepung, bancuh, goreng yang sudah jelas menunjukkan cara-cara untuk menggoreng pisang. Tambahan lagi, ujaran berbentuk e-lokusi fungsi ekspresif juga boleh diperhatikan dalam data tersebut. Contohnya, dalam ujaran sungguh mudah dan sungguh rangup. Frasa mudah dan rangup merujuk kepada e-lokusi ekspresif kerana penutur telah menunjukkan perasaan suka akan tepung goreng pisang adabi secara verbal yang mudah dan rangup. Seterusnya, saya akan membentangkan contoh e-lokusi dalam iklan perencah rendang adabi. Dalam iklan perencah rendang daging adabi, terdapat e-lokusi fungsi ekspresif dalam ujaran oleh penutur B iaitu rendang itu sungguh menggoda. Frasa sungguh menggoda menunjukkan e-lokusi ekspresif kerana mengungkapkan perasaan suka akan masakan isterinya iaitu rendang. Seterusnya, iklan ini juga mengandungi e-lokusi fungsi asertif kerana menjelaskan cara-cara untuk menyediakan rendang adabi. Contoh e-lokusi ini boleh diperhatikan dalam ujaran masukkan santan, campurkan perencahnya,
Masak daging hingga empuk, rendang lazat pun siap dan boleh dimakan. Pengiklan telah menggunakan e-lokusi asertif dalam perbualan iklan ini supaya memberi gambaran kepada pengguna mengenai cara untuk menyediakan rendang adabi yang mudah dan lazat. Seterusnya, mari kita lihat contoh e-lokusi dalam iklan tepung cucur adabi. Data yang telah dianalisis memperlihatkan bahawa terdapat beberapa ujaran yang merujuk kepada e-lokusi. Pertamanya, ujaran berbentuk direktif boleh dilihat dalam tuturan "Kami sudah pulang, mana janjinya?" Frasa "mana janjinya" merupakan e-lokusi direktif kerana bersifat menuntut janji atau permintaan, iaitu dalam konteks perbualan iklan tersebut, penutur A menuntut cucur adabi dari ibunya, iaitu penutur B. Fungsi e-lokusi yang lain yang terdapat dalam iklan tersebut juga ialah e-lokusi fungsi ekspresif. Terdapat dua ujaran yang merujuk kepada fungsi e-lokusi ini, iaitu yang pertamanya, ujaran oleh penutur B, iaitu "anak-anakku yang pintar", dan ujaran oleh penutur A, iaitu "enak dinikmati sepanjang hari". Frasa pintar merupakan e-lokusi ekspresif kerana si ibu telah memuji anak-anaknya yang baru pulang dari sekolah dengan memanggil mereka sebagai pintar. Kemudian, frasa "enak dinikmati" merupakan lakuan tutur e-lokusi ekspresif kerana penutur telah mengekspresikan perasaan atau minat terhadap rasa cucur adabi yang lazat sehingga boleh dinikmati sepanjang hari. E-lokusi yang ketiga dalam data tersebut ialah e-lokusi fungsi asertif. Dalam ujaran "cucur adabi kesukaan keluarga" sesuai dinikmati di segala suasana. Penutur B telah mengemukakan pendapat dalam ujaran ini mengenai sebab cucur adabi menjadi kesukaan seisi keluarga, iaitu kerana sesuai dinikmati di segala suasana. Kemudian, mari kita lihat e-lokusi dalam iklan makanan dalam tin adabi. Berdasarkan analisis yang telah dibuat, iklan ini mempunyai jumlah e-lokusi yang paling banyak di antara ke-55 iklan, iaitu sejumlah 9 e-lokusi. Pertamanya, e-lokusi fungsi direktif yang boleh dilihat dalam ujaran oleh penutur A dan B, iaitu "nak sambal ikan bilis" dan ujaran "saya nak sambal ayam". Pada tuturan tersebut, penutur telah menggunakan frasa "nak" bagi bertujuan untuk menyuruh mitra tuturnya, iaitu tukang masak, agar menyediakan menu tersebut, iaitu sambal ikan bilis dan juga sambal ayam. Seterusnya, pengiklan juga telah mengaplikasikan e-lokusi fungsi asertif dalam perbualan iklan. Contoh ujaran yang menunjukkan fungsi e-lokusi ini boleh dilihat oleh penutur D, iaitu tukang masak. "Sajian adabi yang lazat, sungguh sedap dan mudah kerana hanya perlu dipanaskan. Makan terus pun sedap, dihasilkan dengan bahan-bahan segar dan tanpa pengawet." Ujaran-ujaran ini berbentuk e-lokusi asertif kerana menjelaskan sebab sajian adabi yang dipromosikan adalah sedap dan mudah. Tamsilnya, ujaran ini menghuraikan bahawa sajian adabi sungguh sedap kerana dihasilkan daripada bahan-bahan segar dan tanpa pengawet. Bukan itu sahaja, sajian adabi ini juga mudah kerana hanya perlu dipanaskan ataupun boleh terus dimakan begitu sahaja. Tambahan lagi, terdapat satu lagi contoh bagi ujaran berbentuk e-lokusi asertif yang boleh dilihat dalam iklan makanan dalam tin adabi. Ujaran tersebut ialah "inilah era baru masakan dalam tin nombor 1 di Malaysia". Ujaran ini ialah e-lokusi bentuk asertif kerana menyatakan pendapat bahawa sajian adabi iaitu masakan dalam tin adalah seiring dengan arus kemodenan kerana produk ini merupakan inovasi yang pertama di Malaysia dalam bidang pemprosesan makanan. Akhir sekali, saya akan menjelaskan contoh e-lokusi yang terdapat dalam iklan sambal belacan adabi. Dalam iklan ini, terdapat lakuan tutur e-lokusi ekspresif memuji.
Hal ini boleh dilihat dalam perbualan iklan tersebut. Seperti si penutur B memuji rasa sambal belacan adabi moden dan penutur C berminat dengan sambal belacan adabi tradisi. Buktinya boleh dilihat dalam ujaran oleh penutur P, iaitu Nita suka sambal belacan adabi moden, dan ujaran oleh penutur C iaitu pilihan ayah semestinya sambal belacan adabi tradisi. Kedua-dua ujaran ini merupakan ilokusi fungsi ekspresif kerana terdapat frasa suka dan pilihan ayah semestinya yang menjelaskan suatu pernyataan psikologis penutur berupa kegembiraan dan rasa suka akan produk yang diiklankan. Selanjutnya, ilokusi fungsi asertif juga boleh dilihat dalam iklan ini. Seperti penutur B menyatakan bahawa sambal belacan adabi moden mempunyai rasa yang kurang pedas dan manis. Manakala penutur C pula menjelaskan bahawa sambal belacan adabi tradisi mempunyai tambahan limau dan lebih cili. Dalam kedua-dua ujaran ini, penutur telah menjelaskan secara terperinci mengenai perbezaan rasa kedua-dua sambal keluaran syarikat adabi, iaitu sambal belacan adabi moden dan sambal belacan adabi tradisi. Secara tersiratnya, kita boleh fahami bahawa antara tujuan pengiklan menggunakan ujaran asertif ini iaitu untuk menyatakan perbezaan rasa sambal dalam iklan ini untuk memberi peluang kepada pengguna membuat pilihan berdasarkan cita rasa masing-masing. Kesimpulannya, berdasarkan analisis dalam penelitian ini, dapatlah dirumuskan bahawa terdapat beberapa jenis fungsi ilokusi dalam iklan perniagaan adabi. Ilokusi fungsi ekspresif merupakan jenis ilokusi yang paling banyak digunakan oleh syarikat produk makanan adabi dalam mempromosikan iklan mereka, manakala ilokusi fungsi asertif merupakan ilokusi kedua terbanyak diaplikasikan dalam iklan perniagaan mereka. Namun begitu, hasil analisis memperlihatkan bahawa pengiklan tidak mengetengahkan sebarang ilokusi fungsi deklaratif maupun komisif dalam konteks perbualan iklan perniagaan. Dapatan ini jelas menunjukkan bahawa penggunaan ilokusi fungsi asertif dan ilokusi fungsi ekspresif dalam ujaran iklan perniagaan mampu menarik minat atau perhatian pengguna terhadap produk yang dipromosikan. Saya kira itu sahaja pembentangan pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.